Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 bersama saya Nurliza Muhammad Zain. Antara paparan 13 April, MB Johor menghadap Sultan Ibrahim sembah maklum peletakan jawatan. Juga PRK rantau lebih 50% pengundi keluar mengundi setakat tengah hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan menerima menghadap Menteri Besar Johor Datuk Osman Sapian di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru. Pada pertemuan bersama baginda itu, Datuk Osman menyembah maklum mengenai peletakan jawatan beliau sebagai Menteri Besar Johor. Gambar baginda berkenan menerima menghadap Datuk Osman turut dimuat naik dalam laman Facebook Sultan Johor. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Datuk Azmi Rohani. Terdahulu, kenderaan rasmi yang membawa Datuk Osman 67 tahun yang juga adun kempas tiba di pekarangan istana pada pukul 9.05 pagi. Semalam ketika di salah sebuah program dihadirinya di Perling, Johor Bahru, beliau memaklumkan dirinya masih Menteri Besar Johor. Sebelum ini, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan peletakan jawatan Datuk Osman sebagai Menteri Besar Johor berkuat kuasa Isnin lalu. Pengumuman dibuat selepas Datuk Osman yang juga pengerusi Bersatu dan Pakatan Harapan Johor menyerahkan 2 surat peletakan jawatan iaitu kepada Tun Dr. Mahathir dan Sultan Johor. Datuk Osman, Menteri Besar Johor ke-16 berkhidmat kurang dari 11 bulan selepas mengangkat sumpah jawatan pada 12 Mei tahun lalu. Sementara itu, Menteri Besar Datuk Osman Sapian akan menghadap semula Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenaan peletakan jawatan beliau di Istana Pasir Pelangi pada jam 6.30 petang ini. Datuk Osman berkata beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatannya kepada Sultan Johor kira-kira jam 10.30 pagi. Tuanku dia mengambil tetapi dia tak melihat pun apa isi kandungan dalam surat itu. Dan baginda bertitah, dia kata, tak apa, saya ambil ini sebagai souvenir. Dan kalau apa perkara ini diterima ke, tuanku sendiri bertitah kepada saya, dia akan meletakkan beberapa syarat tertentu kepada bakal penyandang Menteri Besar yang baru. Ujarnya, jika syarat berkenaan diterima, mungkin akan terjadi satu pembentukan Menteri Besar dan Kerajaan yang baharu. Tambahnya, mungkin dalam soal itu juga akan ada perubahan besar dalam pembentukan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor seperti dititah baginda. Datuk Osman berkata pada perjumpaan petang itu, beliau sendiri tidak pasti apa yang akan dibincangkan. 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Kita ke perkembangan pilihan raya kecil Dun Rantau Negeri Sembilan. Lebih 20,000 pengundi layak menunaikan tanggungjawab mereka hari ini untuk memilih wakil rakyat yang baru, manakala 96% daripada 110 pengundi awal sudah mengundi pada Selasa lepas. Untuk butiran penuh, kita terus saja bersama wartawan Nur Syuhada Marzuki di Rantau. Ya Syuhada, apa khabar awak di sana? Bella Syuhada, setakat ini berapa? Liza, saya dan kru baik-baik saja di sini walaupun cuaca agak panas. Liza? Oh ya, bagus ya. Bella Syuhada, setakat ini berapa peratus pengundi sudah keluar mengundi ya? Syuhada, teruskan. Seperti yang dinyatakan oleh pengerusi SPR pagi tadi, peratusan pengeluar undi amat memuaskan dan sehingga jam 12.30 hari tadi, seramai 47% pengundi telah keluar mengundi. Pada PRK kali ini, SPR mensasarkan sebanyak 70% pengundi akan keluar mengundi. Liza? Ini pula dengan suasana pengundian setakat ini ya, Syuhada, adakah lancar atau ada insiden-insiden tertentu yang berlaku?
Sepanjang saya berada di sini, proses berjalan dengan lancar dan begitu juga dengan 2 lokasi lain yang telah saya kunjungi, berjalan dengan lancar, tiada sebarang kekecohan berlaku. Cuma sepanjang perjalanan dari satu pusat mengundi ke pusat mengundi yang lain berlaku kesesakan lalu lintas luar biasa. Bagaimanapun, lebih 1,000 anggota keselamatan telah ditugaskan untuk mengawal keadaan serta trafik sekitar pusat mengundi. Liza? Itu saja ya Syuhada. Terima kasih diucapkan kepada Syuhada. Kita ke laporan seterusnya. Apa saja keputusan malam ini saya terima. Itu reaksi calon Pakatan Harapan Dr. S. Tri Ram apabila ditanya mengenai peluangnya di Dun Rantau. Bagaimanapun jelasnya jika berakhir dengan kemenangan, ia adalah hadiah paling bermakna untuk beliau dan isteri. Hari ini adalah satu hari yang saya tunggu untuk mengambil tempat di Dun Rantau ini. So, how many years anniversary, Dato'? This is my 34 years anniversary. My wife is in the hotel. So, satu signal yang baik ke doktor mengharapkan untuk ulang tahun ke-3? Ya, saya lahir hari nombor 4, nombor saya nombor 4 dan 13 pun nombor 4 saja. So, kalau doktor undang hadiah pula untuk perkahwinan ini? Yep, itu satu hadiah untuk isteri saya dan keluarga saya. Beliau ditemui selepas membuang undi di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan SRJK Tamil Rantau jam 8.35 pagi tadi. Pada masa yang sama, beliau turut menyeru pengundi yang berdaftar di DUN berkenaan untuk keluar menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kecewa dengan tindakan parti politik mendirikan barung di luar pusat mengundi pada Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Rantau. Pengerusinya Azhar Azizan Harun berkata walaupun pihaknya sudah memberi peringatan supaya ia dihentikan, tetapi masih ada pihak dilihat mendirikan barung. Pusat pengundian bagi pilihan raya kecil Dan parti tambahnya disiplin calon dan parti politik kurang memuaskan kerana masih ada barung dibina di luar pusat mengundi 15 minit dan hanya diberhentikan selepas amaran baru dikeluarkan. Barung merupakan pondok semakan pusat mengundi dan ia tidak perlu dibuka kerana kad mengundi sudah dihantar dan di laman web SPR juga boleh menyemak maklumat pengundi. Terdahulu, 2 barung telah didirikan oleh 2 parti di pusat mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Bandar Seri Sendayan. Jam 11.59 malam tadi, PRK Dun Rantau menyaksikan pertandingan 4 penjuru membabitkan calon Pakatan. Semalam, kerajaan mengumumkan akan meneruskan semula projek laluan rel Pantai Timur ECRL dengan pengurangan kos RM21.5 bilion yang dijangka siap pada bulan Disember 2026. Kami memohon pembetulan pada laluan baru yang dilaporkan dalam buletin utama semalam, yang mana jajaran ECRL yang baru masih mengekalkan laluan di ketiga-tiga negeri Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Perancangan pembinaan ECRL terdahulu diperkenalkan pada Oktober 2016. Ketika itu, jajaran meliputi laluan sepanjang 688 km menghubungkan Pelabuhan Kelang ke Pantai Timur. Mengikut perancangan asal, jajaran berkenaan akan menghubungkan Kuala Lumpur ke semua pusat bandar utama di Pantai Timur, Bentong, Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Baru dan berakhir di Pengkalan Kubur. Ia sepatutnya mempunyai 12 stesen penumpang, 3 stesen kargo, 7 stesen penumpang dan kargo. Kini laluan terbaru 48 km lebih pendek kepada 640 km. Laluan yang baru menghubungkan bandar utama antaranya di Maran, Gambang, Kuantan dan terus ke Cerating. Bersambung di Cukai, Dungun, Kuala Terengganu, Kampung Raja. Kemudian melalui Tok Bali dan berakhir di Kota Baru. Laluan baru ini juga menyaksikan kos dikurangkan kepada RM68 juta per kilometer berbanding daripada RM98 juta per kilometer sebelum ini. Terdapat beberapa hentian ECRL juga tidak dapat diteruskan, antaranya hentian Gombak, manakala cadangan satu stesen di Negeri Sembilan.
Dunia Islam kini terus mendepani cabaran hebat pasca moden dalam pelbagai perdebatan isu seperti LGBT dan radikal Islam. Justru aktiviti serta pengajian Islam di dalam kampus pengajian tinggi dilakukan bagi memberi perspektif yang lebih luas kepada golongan muda. Serangan keganasan di New Zealand, pelaksanaan hukum hudud, isu Palestin yang tiada berpenghujung antara isu yang kini menjadi topik perbincangan seantero dunia. Liberalisme, ideologi, fahaman terhadap Islam termasuk ilmu sains, bumi itu bulat turut menjadi perdebatan netizen. Biarpun ada kalanya sekadar isu picisan, namun tanpa solusi asas yang kukuh secara tidak langsung memberi kesan kepada dunia Islam itu sendiri. Minggu terbuka Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya 2019 kali ke-10 ini misalnya disifatkan antara platform terbaik memberi penjelasan mengenai dunia Islam secara intelektual. Jadi dengan sebab keterbukaan ini, audiens ataupun publik boleh melihat bahawasanya pengajian dan pengajaran kita tidak tradisional, tetapi lebih kepada applied dan boleh mengatasi atau memberikan solution kepada masalah-masalah semasa. Tambahnya, apa jua yang dipelajari yang mampu mewujudkan integrasi komuniti dan kebolehpasaran mahasiswa, asas perjuangan Nabi Muhammad SAW tetap jadi pegangan panduan. The digital tax is coming. How will it affect you and how will it be implemented? Also, we take a look at the food bank program. How does it work and how is it being implemented in local universities? For all this and more, don't forget your date with us Monday, 6 p.m. on TV3. Saya dengan Datuk Siti tengah letak kereta. Dengan 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan luar negara. Hari ini merupakan hari terakhir kempen pilihan raya Indonesia sebelum Republik itu memasuki waktu tenang jelang pemilihan 17 April nanti di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Ratusan ribu dijangka memenuhi kempen akhir Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan diadakan petang ini. Kita bersama rakan tugas Nadia Mohsin yang kini berada di lokasi. Nadia, bagaimana agaknya keadaan di sana ketika ini? Adakah Presiden Jokowi sudah pun berada di stadium? Nadia? Baik, untuk maklumat, saya belum lagi sampai ke Stadium Gelora Bung Karno atau GBK pada detik ini. Saya berada di jalan yang menuju ke sana bersama ratusan penyokong-penyokong dari Presiden Jokowi atau calon Presiden nombor 1. Dan saya difahamkan acara di sana, Presiden Jokowi dijadual akan menyampaikan ucapan kempennya pada jam petang, iaitu pada jam 4 petang. Dan pada ketika ini ratusan penyokong sedang menuju ke sana bagi berkumpul dan sama-sama untuk mendengar amanah terakhir. Dan ini merupakan hari terakhir bagi pasangan calon Indonesia itu berkempen sebelum pengundian dibuat pada 17 April. Dan acara di Stadium GBK itu sudah bermula pada pukul 1.30 petang ini, di mana para penyokong akan berada di sana berkumpul dan menunggu kedatangan barisan pimpinan tertinggi PDIP Perjuangan dan Parti Jokowi dan juga parti komponen yang lain. Dan antaranya yang dijangka tiba juga adalah Ketua Umum PDIP iaitu Megawati Soekarno Putri dan juga calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Begitu. Dan Nadia, bagaimana pula dengan kempen pasangan lawan iaitu Prabowo Sandi? Baik, bagi pasangan Prabowo Sandi hari ini semalam Prabowo telah menutup kempennya di Surabaya. Manakala bagi Prabowo, bagi Sandi pula telah mengadakan kempen terakhirnya di Tangerang, iaitu kira-kira sejam dari Jakarta ini. Dan kesemua calon presiden dan calon wakil presiden
berjadual akan tiba, akan menghadiri atau berentak buat kalian terakhir dalam debat akhir yang akan berlangsung malam ini yang dinamakan debat pamungkas, di mana keempat-empat pasangan, keempat-empat calon ini akan menyampaikan gagasan masing-masing yang menyentuh topik ekonomi, dan ini memberikan peluang terakhir kepada mereka untuk memberi sedikit gambaran akan visi dan misi yang akan dilakukan mereka untuk tempoh 5 tahun yang akan datang sekiranya terpilih untuk memimpin Republik Indonesia ini. Begitu. Baiklah, terima kasih Nadia atas laporan anda. Semoga baik-baik saja di sana ya. Baiklah, kita ke laporan selanjutnya. Hanya sehari selepas dilantik sebagai Ketua Majlis Peralihan Sudan, Menteri Pertahanan Sudan dilaporkan meletak jawatan. Menteri Pertahanan Awad bin Auf membuat pengumuman itu dalam siaran langsung yang disiarkan stesen televisyen tempatan sekaligus menamakan penggantinya. Turut meletak jawatan Ketua Kaki Tangan Tentera yang bertindak sebagai timpalan Majlis Peralihan. Terdahulu beliau mengetuai pasukan tentera yang menggulingkan bekas Presiden Omar al-Bashir. Namun rata-rata penduduk engkar arahan perintah berkurung yang dikenakan oleh tentera selepas mendakwa Menteri Pertahanan itu pernah bersekongkol dengan al-Bashir. Di Algeria, 108 orang ditahan dalam tunjuk perasaan di ibu kota Algiers. Ribuan penduduk sebelum itu membanjiri jalanan bagi menggesa peletakan jawatan Presiden sementara Abdel Kader bin Salah. Menurut polis, tangkapan dibuat selepas pertempuran tercetus menyebabkan 27 anggota polis cedera. Polis terpaksa menggunakan semburan air dan gas pemedih mata untuk meleraikan orang ramai. Bekas Presiden Algeria Abdel Aziz Bouteflika meletak jawatan minggu lalu sebelum digantikan oleh Ben Salah. Sekurang-kurangnya 2 orang terbunuh dalam runtuhan bangunan di Rio de Janeiro, Brazil. Menurut laporan media tempatan, kejadian melibatkan 2 bangunan pangsapuri yang terletak bersebelahan. Insiden dipercayai berlaku susulan hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Kejadian di kawasan kejiranan miskin itu turut menyebabkan 7 mangsa lain cedera. Pasukan penyelamat terpaksa menggunakan helikopter memandangkan jalan masuk ke kawasan kejiranan itu terputus akibat tanah runtuh. Di Amerika Syarikat, pengeluar barang mainan terkenal Fisher-Price menarik balik kartel bayi dikenali sebagai Rock and Play selepas produk itu dikaitkan dengan puluhan kematian bayi. Menurut Suruhanjaya Keselamatan Produk Pengguna CPSC, sekurang-kurangnya 30 kematian dilaporkan berhubung produk berkenaan sejak 2009. Langkah menarik balik produk berkenaan melibatkan sejumlah 4.7 kartel bayi di pasaran. Dalam satu kenyataan, syarikat Fisher-Price berkata ia mematuhi arahan menarik balik produk namun menegaskan kartel bayi itu selamat untuk digunakan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali, kita ke laporan sukan. Saingan Liga Super bersambung menyaksikan 2 perlawanan dilangsungkan malam tadi. Kedah yang bertemu Terengganu FC ceria melakar kemenangan Selesa 3-0 di hadapan penyokong sendiri. Sementara satu perlawanan yang menjadi tumpuan ialah Selangor dan Perak berkesudahan dengan keputusan seri 1-1. Di Stadium Darul Aman Al-Ustaz, Kedah melayan kunjungan Terengganu FC yang menghuni tangga pertengahan Liga. Penyokong tuan rumah ceria meraihkan jaringan pembukaan pada minit ke-25 setelah Janajan Bowman meletakkan pasukannya di hadapan. Babak pertama berkesudahan dengan Kedah mendalui 2-0 selepas giliran Zakwan Adha Abdul Razak mencatat nama selaku penjaring minit ke-32. Fernando Rodriguez kemudiannya menyumbat gol ketiga Kedah minit ke-72 untuk membolehkan tuan rumah terus selesa. Keputusan 3-0 menyaksikan Kedah merakam kemenangan ke-4 Liga yang juga jumlah serupa bagi kekalahan skuad bimbingan Irfan Bakti Abu Salim selepas 9 perlawanan setakat ini. Sementara itu, pasukan Selangor dan Perak yang disifatkan sebagai musuh tradisi bertemu di Stadium Shah Alam. Perak terlebih dahulu di depan mengisi tolakan mudah Muhammad Nur Hakim Hassan yang menyambut hantaran Muhammad Syahril Fikri Muhammad Fauzi minit ke-36. Namun Selangor kembali menyamakan kedudukan mengisi sepakan percuma diambil Sandro Da Silva 3 minit selepas itu. Selepas rehat, tuan rumah terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain gara-gara Muhammad Nur Rizwan Abu Hassan Syari mengutip kad kuning kedua. Namun kesempatan itu gagal dimanfaatkan Perak apabila gagal mengubah jaringan hingga tamat perlawanan. Menyaksikan hanya mampu berkongsi satu mata dengan Selangor.
we defended well and give credit to the players. I think we could, to me honestly, we could have won the game if we had 11 men. It's good to get 1 point at Selangor, especially away, because they're a very good side. But having said that, we should have got 3 points. They had one set piece, a goal. So apart from that, we controlled the game for 90 minutes. We had so many chances, but yeah, it's a story of our time at the moment. Sementara itu, dalam aksi Liga Perdana pula, Johor Darul Takzim 2 JDT 2 terus kekal di tangga teratas selepas menewaskan Negeri Sembilan 3-0 di Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG malam semalam. Kemenangan itu sekaligus menjadikan JDT 2 sebagai satu-satunya pasukan dalam saingan Liga yang mengharungi 8 perlawanan dengan rekod tanpa kalah. Turut beraksi ialah Kelantan dan PDRM yang menyaksikan permainan berkesudahan 1-0 memihak pelawat. Pasukan JDT 2 bermula garang sebaik babak pertama bermula dengan mengatur serangan ke kubu skuad bimbingan Muhammad Zan Ma'aris. Tuan rumah membuka tirai jaringan pada minit ke-11 apabila Amirul Hadi Zainal melorong bola tepat ke arah Lucas Ontivero menewaskan penjaga gol Muhammad Kaharudin Abdul Rahman. Sekali lagi, Amirul Hadi bertindak cemerlang menjadi pencetus jaringan kedua JDT 2 pada minit ke-22 selepas hantaran bintangnya memudahkan tugas Syazwan Andi Ishak yang tidak dikawal untuk menyambar bola dan merembat ke gawang pelawat. Bersambung babak kedua perlawanan, Negeri Sembilan yang ketinggalan 0-2 mengintai peluang untuk memburu gol namun mudah dibaca penjaga gol Muhammad Haziq Nazli. Kekasaran ke atas pemain tuan rumah dalam kawasan berbahaya menyebabkan Negeri Sembilan dihukum dengan sepakan penalti melewati 60 minit permainan. Sepakan diambil Muhammad Gadar bagi menghasilkan jaringan ketiga Harimau Selatan. Kedudukan kekal hingga whistle penamat ditiup, JDT 2 mengutip kemenangan kelima selain kekal tidak pernah tewas musim ini, sementara lawan pula dihimpit kekalahan kedua. Laporan itu tadi mengakhiri Buletin 1.30. Visual solidariti ribuan penduduk Pakistan membentuk gambaran Masjid Al-Noor sempena memperingati mangsa korban serangan di Christchurch mengakhiri paparan hari ini. Saya Nurliza Muhammad Zain, salam hormat dan assalamualaikum.